Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti biasa, kami akan menemani anda selama 1 jam bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama dan saya Pasha Rahim. Hari ini bertemankan siapa yang di sebelah saya? Kenapa Pasha hari ni macam lain? Kenapa lain? Kita apalah, mungkin sebab lama tak jumpa apa, kita tak tahulah. Mungkin kita lama tak berpasangan sebenarnya. Betul, bukan tak berpasangan, kita tak bersama-sama. Kalau berpasangan tu lain maksud dia. Okey, saya Yusuf bertemankan anda dan seperti saya rasa semua sedia maklum, tapi sekadar untuk kita sama-sama mewar-warkanlah. Sekarang ni kita dalam musim Piala Asia yang berlangsung di Doha, Qatar, dan bernama juga ada program Haya Asia di mana kita akan membuat kompilasi tentang apa yang berlaku di Qatar sana sepanjang Piala Asia ini berlangsung selama 1 bulan, bermula pada 12 Januari hari tu sehingga 11 Februari bulan depan. Jadi bermula jam 5.30, 30 minit kita akan bawa kepada anda rangkuman-rangkuman dan kompilasi yang boleh kita kongsikan perkembangan bola sepak tanah air negara kita. Dan inilah untuk peminat-peminat sukan bola sepak di negara, bolehlah dapatkan berita yang terkini di Hayat Asia. Okey, seperti biasa kita akan kongsikan dahulu sedikit petikan berita daripada portal bernama.com. Pertama sekali, ini berkenaan dengan inilah soal-soal orang kata penipuan ataupun scam pekerjaan, tawaran-tawaran. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi, Izu, dan inilah sebabnya kita kena sentiasa prihatin dan sentiasa orang kata peka dengan kejadian-kejadian seperti ini yang berlaku di luar sana. Kerana baru-baru ini seorang kerani wanita di Miri telah pun mengalami kerugian berjumlah RM60,000. Bukan banyak. Satu amount yang kecil. Ini disebabkan oleh kes penipuan tawaran kerja sambilan dari aplikasi membeli belah dalam talian. Jadi selalunya mungkin modus operandi yang digunakan adalah dengan menawarkan satu cara di mana anda menjadi ejen membeli ataupun menjual barang-barangan dan terus akan mendapat komisen. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Alexon Naga Cabu berkata, berdasarkan laporan pada Jumaat lalu, mangsa berusia 40-an mendakwa diarahkan untuk membuat urusan jual beli barangan yang sebenarnya tidak wujud melalui aplikasi itu selain dijanjikan komisen yang lumayan. Dan katanya sebaik selesai melakukan urusan jual beli tersebut, mangsa yang bekerja di sebuah syarikat swasta cuba untuk mengeluarkan komisen yang diperolehnya sebanyak RM5,000 namun gagal, dan ini kononnya dikatakan kerana tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh customer service, dan mangsa telah diarahkan oleh suspek untuk membuat transaksi ke akaun pihak ketiga supaya komisen itu dapat dikeluarkan. Dan akhirnya selepas membuat 11 transaksi ke akaun pihak ketiga tersebut, mangsa menyedari dirinya telah pun ditipu kerana komisen yang dijanjikan masih gagal diperolehi. Jadi kalau anda di luar sana diberikan tawaran kononnya untuk membeli barang, beli barang dulu, pakai duit sendiri, kemudian akan digantikan duitnya dan diberikan komisen tu, berwaspadalah kerana kemungkinan besar ia adalah satu penipuan. Betul. Kalau kita tengok pattern dia semua lebih kurang sama. Kalau tak digunakan duit sendiri pun selalunya komisen yang ditawarkan tu tinggi, dan untuk beberapa kali di awal percubaan tu dia akan bagi komisen. Lepas tu bila kita dah cakap nak cuba lagi lah dengan komisen yang lebih tinggi, masa tu dia akan mula menjalankan dia punya modus operandi dia. Jadi kalau tengok pattern dia semua sama je. Cuma kita lah kena cakna sikit. Bukanlah kata kena hipnosis dan sebagainya, tapi ialah kita tengok zaman sekarang ni pun keadaan banyak mendesak dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Ada gaji yang ada setengah yang tak cukup untuk menampung kehidupan seharian. Jadi memerlukan kita untuk mencari kerja sampingan di luar sana. Jadi tak kisah apa kerja yang kita buat, yang penting kita cakna legit ataupun tidak benda tu, kita sendiri kena selidik. Apa-apa pun kita periksa dulu mungkin daripada sumber-sumber yang diyakini. Betul. Terutamanya di bernama. Sumber yang sahih di bernama. Okey, kita nak bawakan juga perkongsian di mana kalau kita lihat sekarang ni di perairan Laut Merah masih lagi berlaku perkara yang sama, di mana Yaman masih lagi menjalankan tindakan ketenteraan terhadap kapal-kapal Israel khususnya, ataupun yang melibatkan dengan rakan sekutu Amerika Syarikat dan juga British, dan juga mereka menghalang kapal rejim tersebut daripada terus melalui Laut Merah, daripada menggunakan laluan tersebut untuk menuju ke negara mereka, menghantar kargo dan sebagainya. Itu tindakan yang committed ditunjukkan oleh kerajaan Yaman, biarpun pada Sabtu lepas ibu negaranya iaitu Sana telah pun menjadi sasaran serangan udara oleh pihak Amerika Syarikat, namun itu tidak menghalang kerajaan Yaman untuk terus menjalankan tindakan ketenteraan dengan menghalang kapal-kapal daripada Israel untuk melalui Laut Merah. Jadi itu merupakan salah satu tindakan yang orang kata berani sebenarnya, walaupun mendapat
tentangan yang cukup sengit, tetapi itu tidak memberi kegusaran dan juga memberi halangan untuk kerajaan Yaman menunjukkan satu tindakan solidariti tentang apa yang berlaku ketika ini dengan rakan-rakan kita di Gaza dan juga Palestin. Jadi sama-sama kita teruskan dan kita lihat perkembangannya bagaimana, meskipun ini melibatkan isu global sebenarnya, bukan saja isu human right, manusia sejagat dan sebagainya, tapi ini melibatkan kita, rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia. Kita menunjukkan solidariti kita bagaimana untuk kita memastikan bahawa perkara ini kita tidaklah membantu secara langsung, tapi kita boleh membantu dengan sama-sama melumpuhkan perlahan-lahan pergerakannya. Okey, so, untuk berita yang terkini pastinya dapatkan di portal bernama.com dan jika anda ada apa-apa email cadangan dan sebagainya, bolehlah emailkan kepada kami di akm@bernamatv@gmail.com. Okey, macam biasa kita nak tengok ramalan cuaca hari ini. Bagaimana aktiviti seharian yang boleh kita rancang. Untuk itu kita saksikan dulu ramalan cuaca yang telah disediakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO menyatakan minat terhadap cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk membentuk satu rang undang-undang bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal. Presidennya Datuk Iwan Benedict berkata bagaimanapun beliau akan meneliti cadangan tersebut terlebih dahulu, memandangkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid tidak menyuarakan idea tersebut secara terperinci. Sebagai presiden sebuah parti daripada Sabah yang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan ini, saya ingin mendengar cadangan itu dengan perinciannya sebelum saya membuat ulasan. Tetapi saya amat yakin di beberapa negara telah ada perundangan di negara mereka itu yang memastikan bahawa ada terma yang menetapkan bahawa selepas pilihan raya dan siapa saja kerajaan yang telah ditubuhkan haruslah mentadbir negara tersebut sehingga tempoh penggal pilihan raya itu tamat. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mencadangkan supaya satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata ia bagi memastikan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 tidak berulang pada masa hadapan. Baik, Sabah menjadi negeri terbaharu dilanda banjir melibatkan 271 mangsa daripada 80 keluarga ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara atau PPS di daerah Beluran setakat 6 pagi ini. Menurut laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NATMA, bagaimanapun mangsa banjir di Johor dan Pahang terus mencatatkan penurunan kepada 439 orang di 11 PPS malam tadi berbanding 891 orang petang semalam. Di Johor, sebanyak 264 orang berlindung di 7 PPS dengan 136 mangsa di 1 PPS di daerah Mersing, 124 mangsa di 2 PPS di Kota Tinggi, 63 mangsa di 2 PPS di Segamat, 38 orang di 1 PPS di Kluang dan 23 mangsa di 1 PPS di Batu Pahat. Di Pahang pula, 135 mangsa masih kekal ditempatkan di 2 PPS di Rompin, manakala 40 orang di 1 PPS di Pekan. NATMA turut memaklumkan 47 orang daripada 12 keluarga masih kekal berlindung di sebuah PPS di Tawau
Johor Sabah. Manakala 38 mangsa daripada 12 keluarga juga ditempatkan di sebuah PPS di Kuching, Sarawak, ekoran insiden kebakaran. Baik, mengulas berhubung lantikan Naib Ketua Wanita PKR Sanggita Jayakumar sebagai ahli Lembaga Pelabuhan Kelang LPK yang mendapat kritikan pelbagai pihak. Fahmi Fazil selaku Ketua Penerangan Parti berkata perkara tersebut tidak menjadi masalah kepada PKR kerana parti itu hanya memandang serius soal lantikan politik ke dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC, Badan Bukan Berkanun. There's a difference between Badan Berkanun and GLC. What we have always been critical about is political appointments to GLCs. Jadi Badan Berkanun are different. These are governed by their own akta, their own laws. So that is not so much of that's not a problem. So there is a difference between statutory body and government-linked company. So her appointment, there's no problem because there's not a GLC. Beliau bagaimanapun tidak menolak untuk membawa perkara itu ke perhatian Jemaah Menteri bagi perbincangan lanjut. I think a lot of the organisations, they make the appointments on their own. Not everything goes through cabinet, for example, but perhaps it's something that we can raise and discuss in cabinet for a overall policy. Maybe it's something that we can discuss. Khamis lepas, Sanggita mengesahkan pelantikan beliau sebagai ahli Lembaga Pengarah LPK menerusi hantaran di laman Facebook. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum, salam hormat. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Kalau dahulunya kita di kampung cukup meriah hidup berjiran. Kita boleh kenal orang depan, orang belakang, orang jiran sebelah, jiran kampung hujung sana pun kita boleh kenal. Tetapi sekarang ni dengan perubahan transformasi keadaan semasa lah kita lihat, orang sebelah pun kita tak kenal. Ni siapa ya? Boleh kita kenalkan nama ke? Dia macam tu situasinya. Situasinya, betul. Tapi itu sebenarnya saya tak pernah berpengalaman duduk dalam suasana kampung sebab saya memang hidup membesar di bandar. Okey, itu kita nak ceritakan juga lagi. Tapi tak semua orang akan ada pengalaman yang sama. Itulah keunikan yang kita akan kupaskan hari ini. Dan itu topik kita hari ini, iaitu hormati jiran, sejahtera hidup, yang akan kita bawa kepada anda. Macam mana kita nak jadi jiran yang saling menghormati bagi menjaga kesejahteraan komuniti setempat. Dan kita hari ini ada siapa? Pasha, silakan kenal. Baik, dan bersama kami dalam studio pada pagi ini yang di sebelah kiri saya, yang paling dekat adalah Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, pensyarah dari Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia UPSI ataupun UPSI, dan juga Puan Sheila Tukimin, pengerusi Persatuan Penduduk Pangsapuri Dadimor di Batu Cave. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita nak bercakaplah sedikit macam Yizu sebutkan tadi, bagaimana orang kata muafakat membawa berkat. Betul. Dan macam mana kehidupan saling orang kata membantu antara satu sama lain di antara jiran tetangga. Pertama sekali kita nak tanya pada Prof dululah. Mungkin dalam masyarakat zaman kita sekarang ni, kita ada banyak berita-berita di luar sana berkenaan dengan jiran-jiran yang mungkin tak berapa ramah ataupun tak berapa mesra satu sama lain. Ataupun mungkin boleh dipanggil juga dengan gelaran jiran toksik Boleh jiran juga, toksik. Okey, mungkin Prof boleh jelaskan sedikit apa itu, apa yang kita maksudkan dengan jiran yang toksik, perangai ke, perlakuan ke, macam mana Prof? Okey, so aspek kejiranan ni sangat penting untuk keharmonian kita, kesejahteraan psikologi. Kalau banding dulu dengan sekarang, orang dulu kejiranan dia lebih bagus, lebih erat, lebih berat satu sama lain, terutama masyarakat kampung. Berbanding dengan masyarakat hari ni di bandar, mereka agak kurang sikit rapat kejiranan tu. Jadi masing-masing sibuk pergi kerja, balik kerja, sehingga tak tahu siapa jiran sebelah dan mungkin tak tahu apa yang berlaku dalam taman perumahan dan sebagainya. Ya. Dan itu satu hal. Tapi hal yang agak menakutkan ataupun teruk ialah bila berlaku konflik ataupun pergaduhan ataupun berlawan dengan jiran-jiran, itu sangat kasihanlah ya. Dia boleh menyebabkan berbagai masalah. Sebab
bagi orang yang pernah bergaduh dengan jiran, bermusuh dengan jiran, bukan saja melibatkan diri dia, tapi melibatkan anak-anak dan baling sampah ke jiran sebelah pula baling sampah sebelah. So sangat teruk dan kesan dia boleh menyebabkan gangguan psikologi yang agak teruk bagi kejiranan begini. Mungkin kita nak tahu juga Prof, kalau macam Prof katalah, kalau orang kampung dulu saling mengenali, sampai orang hujung jiran tahap mana-mana kampung boleh tahu kedudukan tu, sampai boleh sampai ke mak kita kalau kita nakal dulu kan. Tapi adakah situasi sekarang ni yang menjadikan ia berbeza sampai kita kalau hidup berjiran pun sampai tak nak ambil pot langsung apa yang berlaku? Lantaklah, tak kisahlah. Kenapa jadi macam ni Prof? Dia faktor paling mudahnya ialah kerana kita masing-masing makin sibuk dengan tugas, sibuk dengan kerjaya dan kurang masa untuk berinteraksi dengan jiran sebagainya. Jadi dia pergi kerja pagi, jam ya. So balik pun dah malam. So nak berehat, duduk kat rumah dan besok pergi sekolah. Jadi agak kurang ruang untuk berinteraksi sesama jiran tu. Berbanding dengan masyarakat dulu, dia lebih dekat, so perjalanan pun dekat dan banyak aktiviti kejiranan. Perkahwinan pun melibatkan gotong royong dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni urusan perkahwinan macam semua catering, datang makan terus balik, tak payah basuh pinggan. Betul. Kita ada caterer, so tak payah benda-benda nak rewang dah. Tapi tu mungkin adalah perubahan orang kata gaya hidup atau perubahan lifestyle lah zaman sekarang kan. Zaman dah berubah daripada zaman dulu. Mungkin kehidupan bermasyarakat tu masih ada lagi dalam komuniti-komuniti luar bandar contohnya. Sekarang ni mungkin fokus kita bercakap mengenai ialah yang kita yang duduk dekat bandar ni lah kan. Dan juga kita ada kawasan-kawasan perumahan yang gated community contohnya. Mungkin dah mengurangkan serba sedikit lah pergaulan antara jiran tetangga dan sebagainya. Untuk Puan Sheila sendiri, kehidupan berkomuniti, berjiran dalam Pangseburi tu macam mana suasana dia sendiri? Okey, alhamdulillah saya telah dilantik sebagai pengerusi Persatuan Penduduk 3 tahun dan juga management corporation yang mana saya menjaga keseluruhan bangunan. Okey. So kat tempat saya tu sebenarnya majoriti adalah lebih kepada non-muslim. Okey. Tapi alhamdulillah sebenarnya cara kita menangani jiran. Okey, sometimes memang ada yang akan rasa nak provoke kita. Okey, lagi-lagi apatah lagi bila kita seorang wanita sebagai pengerusi okey, dan saya juga sebenarnya tidak berpengalaman, tapi amanah yang digalas. Alhamdulillah cara saya menangani mereka, kita close dengan mereka supaya mereka rasa dihargai. Jadi bila sesuatu benda yang mereka seolah tidak dapat terima, cara kita menyampaikan pada mereka, dan sebenarnya saya mengharapkan semua dalam konteks kami selalu buat program bersama. Gotong royong, program-program kemasyarakatan. Okey. Jadi kami bercampur gaul, India, Melayu, Cina. Jadi di situ yang mereka sebenarnya lebih rapat dengan kita dan kita saling hormat menghormati. Kadang-kadang memang kita sedang maklum macam Prof cakap tadi. Okey, pergi kerja balik kerja. Tapi sebenarnya bila kita wawarkan pada mereka untuk mereka datang ke program-program kita, jadi di situ sebenarnya timbul rasa keseronokan pada mereka sebab kita buat seperti di kampung. Kalau di kampung macam pengacara cakap tadi, Tok Izzy cakap tadi, kita bersatu. Saya punya konsep, saya suka bekerjasama. Maknanya segala program yang saya buat, saya nak melibatkan semua penduduk. Jadi apabila kita melibatkan semua penduduk dengan keadaan flat, kalau contoh dulu kami flat usang, dipanggil flat berhantu. Flat kami. Tapi alhamdulillah setelah diberi mandat oleh COB iaitu PBT, Majlis Bandar Selayang, flat kami tu dah berubah. Dah berubah jadi cantik, bersih. So saya amat bersyukur sebab mungkin selama ni masing-masing sibuk dengan aktiviti masing-masing, so mereka tak nampak apa ni ada flat kita. Kalau tengok ni flat kita yang betapa kotor, sangat kotor.
Tapi saya menangani masalah tu ni adalah anak-anak India, Melayu, Cina yang bersama-sama dengan kita untuk membersihkan kawasan. Jadi itu sebenarnya yang timbul daripada mereka, lahir daripada mereka, yang mana mereka rasa oh rupanya kita ni boleh bersih, dan kita boleh duduk dalam keadaan harmoni. Sebab tu saya katakan walaupun lebih ramai yang non-Muslim di kawasan kami, tapi saya dapat menangani dan mereka semua sangat memahami antara satu sama lain. So sikap kejiranan yang ditunjukkan oleh penduduk saya sangat saya appreciate dan sangat saya hargai. Sebab sebenarnya saya pun pada awal saya tak sangka mereka boleh bekerjasama. Penduduk saya ni sangat the best. Because jumpa masing-masing boleh bertegur sapa. Walaupun kata orang tu kita tak kenal nama dia, tapi maksudnya kita menghormati mereka. Bila keadaan tu berlaku, so itu yang kita boleh katakan kenapa kita tidak ada provokasi, tak ada pergaduhan yang jelas. Okay, so berselisih faham tu itu normal dalam keadaan adik-beradik sendiri pun berselisih faham. Betul. Kalau kita lihat Puan Sheila, transformasi daripada macam Puan Sheila kata flat usang kepada diberi nafas baru supaya semangat kejiranan itu disegarkan semula. Kita tak boleh nak lari daripada perspektif masyarakat bahawa mereka yang duduk dekat flat, dekat Pangsapuri ni ada yang dia punya mindset dia duduk rumah yang mampu milik tetapi gaya hidup seperti T20, buat macam-macam seperti hak milik dia persendirian. So melihat kepada apa yang berlaku tu macam mana Puan Sheila sendiri menangani benda tu, lepas tu dalam masa sama menyemarakkan kembali semangat kejiranan ni? Sebab kalau kita hidup dalam satu komuniti ni, tak semua nak bekerjasama dengan kita. Kalau kita duduk apartmen, Pangsapuri dan sebagainya, dalam ramai-ramai satu blok tu, berapa kerat je yang akan gotong royong apa semua. So macam mana kita nak benda ni? Okey, contoh saya bagi contoh, ada seorang aunty tu menanam bunga terlalu banyak. Okey. So saya datang jumpa, saya tegur dia, "Aunty, boleh tak kita duduk berjiran?" So kita cakap dalam keadaan, sebab dia orang tahu saya adalah seorang yang boleh dikatakan terlalu tegas. Terlalu tegas. Dalam saya menangani atas tanggungjawab saya, saya terlalu tegas. Tetapi saya datang jumpa mereka, saya cakap dengan mereka sebab demi untuk kesihatan bersama. Lagi satu contohnya pembelaan binatang. Kucing, okey. So najis bersepah. So apa yang boleh saya kata, saya cuba mendekati mereka supaya mereka faham. Kalau sebelum ni tidak ada orang yang jaga. Maknanya mereka biar dalam keadaan, kalau tengok tadi dalam keadaan yang sangat kotor. Tapi cara saya adalah saya jumpa mereka, saya berbincang dengan mereka dan kita bercakap seperti mak dengan anak. Okey. Jadi kadang-kadang mak agak tegang. Betul. Tetapi tegang saya tu sebelum balik ke rumah kita dah boleh hug. Macam tu. Itu cara saya lah, sebab saya lebih suka bersahabat sampai mati. Betul. Jadi mesti ada pendekatan yang orang kata lemah lembut tapi pada masa yang sama tu tegas jugalah. Dia baik tapi sampai. Itu poin dia. Okey. Okey, nak tanya pada Prof. Sebenarnya ialah bagi kita ni lah yang hidup di bandar kan. Mungkin kalau di Pangsapuri memang jiran kita berdekatan atas bawah kiri kanan kan. Mungkin bagi orang lain di luar sana yang duduk dalam perumahan yang gated contohnya ataupun perumahan terrace dan sebagainya, mungkin jarang-jarang akan nampak jiran. Pagi-pagi kita dah keluar rumah, balik rumah pula lewat malam. Macam mana pada pendapat Prof, kita nak menyemarakkan lagi semangat kejiranan ni? Ada sebab mungkin zaman sekarang ni ramai pula orang yang ada sifat di mana saya sukakan privasi saya, saya tak kacau jiran, maka jiran pun janganlah sibuk ambil tahu hal saya. Sudut pandangan Prof macam mana? Okey, untuk menyemarakkan sifat kejiranan ni, yang pertama sekali ialah kita kena tanam satu perasaan
kemesraan, keseronokan, kasih sayang kepada setiap individu tu dulu. Maksudnya bila dia rasa seronok, dia rasa happy, maka dia akan datang kemesraan. Jadi nampak jiran dia senyum, jumpa anak jiran dia tegur. Jadi bila keadaan wujud dia happy, dia seronok dengan diri dia, baru dia seronok tegur, beramah mesra dengan jiran dia, barulah dia bukan saja kenal jiran dia boleh tegur, dia boleh sapa, dia boleh senyum, dia juga boleh kenal anak jiran dia, saudara mara dia. Jadi wujudlah kemesraan kat situ. Datang pada kemesraan nak berjiran tu. Yang kedua, selepas tu macam kata Puan Sheila tadi, mesti ada unsur sensitivity. Bukan sensitif, tapi sensitivity kepada keperluan, perasaan orang lain sangat penting dalam kejiranan. Jadi kita tanam pokok banyak-banyak kan, orang tu selesa kata kalau ada binatang peliharaan dia ganggu tak. Jangan kata anjing, kucing pun masuk rumah kita berak, kita pun marah. Kita rasa nak buang kucing dekat pasar. Dan kalau tak tahan kita buang kat pasar, dah dia marah kita kan. Bergaduh. Begitu juga dengan bunyi muzik ataupun sampah sarap dan sebagainya sangat penting. Sebab itu kalau kita tak faham sensitiviti pada jiran kita, memang mudah akan bergaduh dan akhirnya hilang kemesraan, bermasam-masam muka, lepas tu bergaduh, ungkit dan akhirnya jiran sebelah rumah ketuk masak kuat-kuat semata-mata nak ganggu jiran sebelah. Tapi sebenarnya marah kat lelaki tu. So tak pasal-pasal jiran sebelah kena tanggung sekali. Okey Prof, kita nak tahu juga zaman sekarang ni, kalau kita tengok dulu contoh macam generasi saya kalau bersama dengan orang-orang yang dewasa ni, dia pandai bersembang. Bila sampai ke generasi sekarang ni, dia kurang sikit nak bersembang tu. Dia nak tegur pun jadi takut-takut. Dia bukan tak pandai sembang, tapi dia takut nak bertegur. Mungkin ada tips ataupun kongsikan sikitlah dengan kita. Macam mana kita nak mulakan topik perbincangan, perbualan kita dengan jiran sebelah untuk kita eratkan lagi ukhuwah tu. Okey, itu memang ada isu, bukan saja kejiranan, termasuk kekeluargaan dan sebagainya, sebab kita terlalu terdedah banyak dengan media sosial. Betul. Daripada kita berbual, lebih seronok dia main FB, Instagram, TikTok, berbual dengan orang yang dia tak kenal, yang jarak dia mungkin beratus, beribu kilometer, daripada berbual dengan orang yang sebelah dia, yang jarak mungkin 2-3 kaki saja. So sebenarnya itu tak apa sihat sikit. Dia tak menikmati environment, tapi dia menikmati satu dunia bentuk digital. Jadi caranya ialah kita kena memahami semula bagaimana untuk lebih bermesra, berbual dan menikmati masa hari ini, saat ini, ketika ini untuk dihargai. Itu perlu satu topik kesedaran. Contohnya bila kita nak bincang dengan jiran, kalau dia laki, mungkin dia minat tentang bola. Kalau dia tengah basuh kereta, jaga kereta, mungkin kita bincang pasal kereta. Maksudnya membincang ataupun memberi sesuatu yang kita minat, tak semestinya orang tu suka. Baik-baik kita berbincang, memberi yang dia minat, jadi barulah datang kemesraan dan sebagainya. Kalau perempuan mungkin dia bincang tentang tudung. Itu pasti. Masak apa hari ni? Masak apa hari ni? Bau macam sedap lah. Apa resepi? Itulah sebenarnya antara cara-cara orang kata ialah kita nak memulakan perbualan dan macam mana kita nak daripada sikit-sikit perbualan tu mulalah satu perhubungan yang erat antara jiran daripada sesama. tak kenal maka jatuh cinta. Kalau bercinta lah, kalau berjiran mula berapat lah. Tapi Puan Sheila, kita nak tanya pada Puan Sheila juga lah. Macam hidup berjiran yang duduk dalam flat kan, kadang-kadang macam yang Izu katakan, tak semua yang akan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Mungkin ada yang mengambil ataupun merasakan tak payahlah, malah saya nak join aktiviti-aktiviti ni kan. Macam mana Puan Sheila merapatkan dengan mungkin ada penduduk di sana yang mungkin kurang mesra dengan jiran-jiran lain? Okey, cara saya, pendekatan saya kepada penduduk semua, yang mana kita sudah maklum, penduduk ni berbilang bangsa dan berbilang fahaman, yang mana kadang-kadang memang ada sikap sebegitu. Namun setiap kali saya jumpa mereka, tak kira muda atau tua, yang pertama, saya mesti senyuman saya tak pernah lekang.
Dan kalau saya jumpa aunty nak pergi mana, Aneh mana pergi, kakak nak pergi mana, at least setiap hari saya jumpa siapa sahaja, itu cara saya pendekatan dengan mereka. Dan apabila ada masalah, sebenarnya saya lah yang akan menyelesaikan masalah, segala masalah. Jadi cara kami, kita akan datang, jom besok kita ada gotong royong, besok kita ada program masak dodol. So saya sentiasa buat. Saya sentiasa buat program yang mana disertai oleh ramai. Kalau pada peringkat awal tak ada. Mula-mula kita diamanahkan untuk menjaga mereka ni, kawasan kita ni memang tak ada. Tapi lama kelamaan ni kebun kita. Ni kebun komuniti ke ni? Yes. Buat bersama-sama dengan penduduk? Yes. Okey. Ni kebun komuniti. So ini yang kita buat. Sebenarnya mereka sebenarnya perlukan satu aktiviti yang mana mereka sebenarnya seronok. Ni kita punya pengarah COB. Tuan Ashraf kita yang banyak membimbing kita. Pokok strawberry pun ada. Macam mana boleh hidup dekat situ? Sejuk sangat ke situ? Batu Kem sejuk ke? Tapi sebenarnya konsep sebegini, ini yang mereka nak daripada Management Corporation, Tuan Ashraf kita melalui COB tu, dia nak kita bercucuk tanam dan hasil tu sebenarnya projek kita ni daripada rentetan daripada kebun komuniti kita, kita salurkan kepada penduduk dengan harga yang terlalu murah. Okey. Contoh kalau kita nak beli serap macam ni kan, RM2-3 je. Wow. Just untuk menabung. Dan dibantu pula oleh Lembaga Perumahan Harta Selangor. Lembaga Perumahan Harta Selangor. So setiap aktiviti kita tu diorang bagi satu keseronokan pada kita yang mana mereka bagi hadiah-hadiah yang sangat cantik, menaikkan semangat penduduk, menaikkan semangat komuniti, yang mana bila kita buat sesuatu mereka akan ada contohnya mereka baru ni kami pemenang Management Corporation terbaik 2023. Kena kebun komuniti kita. Kebun komuniti ceria. Sebab kawasan kami ni memang sangat ceria. Penduduk kami ni sangat ceria. Saya rasa sebab strawberry. Sebab strawberry jadi ceria. Kalau ada kangkung apa semua tu orang tengok biasa je. Sebab strawberry di Batu Kem tu. Tapi memang sebenarnya apabila dinobatkan begitu, walaupun tak besar hadiah yang kita terima, sebenarnya ialah satu semangat. Betul. Satu semangat untuk penduduk, komuniti sentiasa bekerjasama. Jadi itu yang saya rasa saya lebih seronok berkecimpung dalam COB dan LPHS, Lembaga Perumahan. Sebab mereka ni ada satu platform yang mana bila kita dalam komuniti, mereka bantu. Mereka bantu sebab komuniti kita ni, saya punya komuniti adalah golongan B40 Asnaf. Jadi mereka bantu kita dengan walaupun sebenarnya kita kena modal semua sendiri, tetapi mereka bawa kita ke depan. Sebenarnya kalau saya lihat daripada konsep sebegitu, baru komuniti tu akan lebih ramai untuk turun. Dan mereka baru-baru ni kami buat sukan nikah. Sukan nikah untuk komuniti, kami target dah 100 orang. Tapi turun 200 lebih orang. Oh wow, itulah. Tapi sebenarnya dia perlukan usaha daripada kedua-dua belah pihak lah. Daripada pihak Puan Sheila dan pada masa sama juga adalah daripada dalam diri seseorang itu sendiri untuk lebih merapatkan diri dengan jiran-jiran tetangga. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sheila Tukimin dan juga Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif. Sebenarnya topik kita hari ini tak cukup setengah jam, tak cukup. Kita kena bawa lagi 1 jam. Kita kena kupas lagi pasal strawberry tu, saya tak puas hati lagi. Kenapa strawberry ada dekat Batu Kem? Mungkin kita boleh pergi pangsa kita nak tengok apa rahsia dia. Jadi tak apa, terima kasih kita ucapkan dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita ada satu VT yang kita boleh kongsi kepada anda. Apakah dia? Saksikan. Setiap orang mempunyai cara dan minat yang tersendiri untuk mendapatkan keseronokan. Ada orang yang minat menonton filem. Ada juga yang minat mendaki bukit dan ada juga yang gemar menjerit hanya untuk melepaskan tekanan perasaan mereka. Dan seperti saya melepaskan tekanan saya dengan menguji tahap ketakutan saya dengan pergi ke rumah hantu. So, kalau korang nak tengok ada apa dekat sini, jom ikut saya.
Baru-baru ini, tim Apa Khabar Malaysia telah pun mencabar diri dengan pergi ke rumah hantu The Curve yang terletak di Petaling Jaya, Selangor. Sebelum kami memulakan pengembaraan ke dalam kisah misteri ini, kami diberikan beberapa taklimat pengenalan berkaitan tentang perjalanan misteri di sini. Di sini, kami disajikan dengan pengalaman seram yang menggabungkan elemen teater, seni bina dan misteri. Ianya juga membawa kami ke akademik tarian mistik iaitu akademik seri panggung yang berlatarkan era Kesultanan Purba. Something has attached itself to you. Come. Run. Where I'm about to bring you. She says it. Inside this academy. Dalam pengalaman ini juga, kami bertemu dengan pelbagai makhluk mitos, kuasa mistik dan turut menyaksikan keindahan persembahan tradisional Melayu seperti tarian mayung, kuda kepang dan wayang kulit. You just insulted one of the creatures. I can easily help you. Dengan pelbagai ruang dan suasana yang direka khas, pengunjung akan menghadapi momen menegangkan dan situasi seram yang dirancang untuk memberikan pengalaman unik kepada pengunjung. Okay, best tak tadi? Oh, mantap. Itu lah. Kejar tu memang. Tak sanggup masa dia kejar. Okay guys, saya baru je selepas masuk rumah hantu The Curve dekat Petaling Jaya. So kalau korang rasa nak merasai pengalaman macam saya, jangan lupa datang dekat sini. Selamat tinggal. Bye-bye. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dan juga Izu. Kita blok ataupun segmen kita yang terakhir di AKM pada pagi ini agak istimewa. Selalunya kita nyanyi lagu Kusangkakan Panas, rupanya macam salah je lirik. Kusangkakan panas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Betul ke tu? Tahu lirik Lirik tahulah. Okey, tak apa. Orangnya tak ada hari ni, iaitu kalau kita tengok penyanyinya Zaman Islam, orang yang cukup terkenal. Tapi hari ni dia bawakan tetamu yang pasangannya lah dalam konsert yang akan dijalankan berdua, iaitu konsert UK Slam Musical. Baru tak nak sebut. Alah. Tapi tak apa, dah reveal. Tapi tak apa, kita nak memperkenalkan kita punya tetamu hari ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada Abang Amir UKS kerana sudi bersama dengan kita, bagi kita sama-sama mengorek kembali kisah-kisah lampau rock-rock kapak dahulu, dan juga kita nak bercakap konsert UK Slam Musical nanti yang dia akan dibuat. Tarikh je tak apa, kita jangan sembang dulu, tapi kita nak tahu perkembangan Abang Amir UK sendiri sekarang ni buat apa. Okey, yang pertama kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bernama yang memberi peluang untuk kita bersama pagi ini. Okey, saya nak bercerita tentang pada 3 Februari 2024, di mana satu konsert yang julung-julung kali diadakan, iaitu gabungan UKS dan Slam, di atas satu pentas, diberi tajuk UKS Slam Musical Concert, yang akan diadakan pada 3 Februari 2024 di Stadium Malawati Shah Alam. Wow, okey. Kita nak tanya juga, kenapa konsert UK Slam? Kenapa gabungan antara dua kumpulan ni? Sebenarnya UKS dan Slam ni mempunyai persamaan dalam lagu dan lirik, dan juga satu komposer, iaitu Sa'ari Amri. Kerana UKS popular dengan lagu Sa'ari, juga Slam pun popular dengan lagu Sa'ari. Jadi kami ni ibarat macam satu sifu. Jadi tidak ada janggalnya kalau disatukan. Bahkan akan lebih menarik lagi. Dia jadi macam adik-beradik lah. Dia macam ni. Pada malam 3 hari bulan tu kita akan bergabung, iaitu
lagu-lagu Slam dan UKIS akan disatukan dan kami berdua akan nyanyi bersama. Bersama-sama. Wow. Okey, maknanya sepanjang awal konsert sampai habis semua lagu dinyanyikan serentak. Okey, untuk pembukaan pada malam tersebut, pembukaannya adalah UKIS dengan lagu-lagu hit UKIS sebanyak 15 buah lagu. Wow. Okey. Kemudian bila UKIS dah habis, Slam pula. 15 buah lagu. Dan segmen yang dinanti-nantikan adalah gabungan di mana dua-dua band UK dan Slam akan perform bersama. Okey. Maknanya kumpulan Slam dan kumpulan UKIS perform sekali, dengan penyanyi pun perform sekali. So that means kita akan berkolaborasi. Okay, kolaborasi tu lagu-lagu tu adalah lagu-lagu ciptaan Sari Amri yang popular yang kita sudah select which lagu-lagu yang mana yang kami akan berkolaborasi. Dan yang paling bestnya adalah malam 3 Februari itu untuk meraihkan lagu-lagu 90s. Itu bagi dan generasi peminat generasi dan rock. Kita akan mendengar sing along beramai-ramai dengan semua. Dan saya percaya lagu UK dan Slam ni memang peminat memang tahu, ya. Dia memang pasal waktu UK dan Slam ni menjadi popular, ratusan ribu kaset telah terjual dan berjaya memasuki pasaran Indonesia, Singapura, UK, Slam dan Exist, ya. Jadi atas kesedaran itu kita nak buat satu yang lain daripada yang lain. Jadi itulah terjadinya gabungan UKIS dan Slam. Okey, kenapa memilih 2024? Kalau kita tengok 2023 banyak konsert-konsert rock dibuat pada tahun 2023, tapi kenapa memilih tahun 2024 untuk adakan? Okey, sebenarnya Amir UKIS Entertainment dengan Bombay Worldwide ni baru mendapat peluang yang dinanti-nantikan. Sebelum ni kita mengharapkan penganjur yang lain, tapi kali ini saya sendiri sebagai mewakili penganjur bersama dengan Bombay Worldwide ni, kita bergabung dan inilah peluang yang diberikan. So saya rasa inilah masanya. Perancangan untuk mengadakan konsert UK Slam ni memang dah lama diimpikan ataupun sesuatu yang baru-baru je? Okey, betul Pasal. Macam mana? Sebenarnya pada mulanya kami UK sahaja nak buat konsert. Tetapi bila saya fikirkan, kita nak cari kelainan. Sebab yang berlaku sekarang ni di Malaysia ni benda yang sama. Kumpulan hanya satu kumpulan, satu kumpulan. So UK Slam ni special. Dan kita mahukan gabungan peminat-peminat Slam, peminat-peminat UKIS bergabung juga. Sebenarnya itulah keistimewaan konsert ni. Okey, kita nak tahu juga sikit Abang Mi, kerja-kerja persiapan. Kalau kita tengok 3 Februari, hari ini dah 15 Januari, kurang daripada 2 minggu tak sampai pun sebenarnya. Macam mana kerja-kerja persiapan? Dah totally berapa persen dah siap? Kena kerja keras dari segi promosi, and then latihan. Latihan kena bagi yang perfect, yang tight. Ya, dan kita pun praktis selalu, tak ada apa, dan ambil masa yang panjang berjam-jam supaya dapat kombinasi tu biar nampak. Dan bukan senang tau sebenarnya. Betul. Dari segi orang kata stage production value, apakah yang boleh diharapkan oleh penonton-penonton nanti yang akan datang untuk menyaksikan konsert UK Slam Musical? Itulah. Jadi saya nak cakap itulah. Bila kita bergabung ni, saya mengharapkan peminat dia akan macam saya cakap tadi kan, mereka ni pada mana tu mereka akan sing along bersama. Dan ini satu yang sebenarnya yang kita nak, ya, biar Stadium Malawat itu bergema dengan lagu-lagu Slam dan UKIS. Mengembalikan nostalgia zaman dulu. Ya? Mengembalikan nostalgia zaman dulu. Betul. Sebab peminat yang membesar dengan lagu-lagu UKIS pun yang saya kaji, yang saya tengok, ada yang sebelum UKIS popular dulu, mereka belum berkahwin. Yang perempuan lah, lelaki pun samalah kan. So sekarang ni mereka dah ada anak 3, anak 4. Sampai satu family minat lagu UK dan Slam ni. Memang ada. Jadi
tidak mustahil kalau kita akan nampak nanti satu family akan pergi tengok. Itu yang berumur antara lingkungan 30-an, 40-an. Dan saya percaya umur 60-an pun akan datang. Bawa cucu yang pasti. So dia nyanyi. Cucu nyanyi sekali. Dan ini terjadi pada masa kami buat konsert di Singapura ya. Peminat dia kata apa tahu? Bang, dia cakap, saya nak tunggu lagu kau satu-satunya ni dekat 30 tahun. Baru malam ni saya dapat tengok. Sampai cucu saya pun minat lagu kau satu-satunya. Okey bang, payung sikit lagu satu-satunya tu. Kita nak dengar secara langsung. Tak boleh lah, kita kena pergi konsert. Kena pergi konsert tengok. Sikit-sikit je. Oh, siapalah diri aku ini. Itu dia. 30 tahun penantian. Dia kata tajuk. Lagu ni. Betul. Okey, kita cakap pasal konsert ni, kita akan diadakan 3 Februari di Stadium Melawati Shah Alam. Kita tak tahu juga harga-harga tiket macam mana. Dari kategori-kategori yang berlainan tu macam mana? Okey, harga tiket yang paling murah ialah 108 RM108. Diikuti dengan 288, 388, 488. Okey. Dan yang terakhir paling mahal 588 iaitu gold. Wow, okey, kalau kita tengok dekat skrin tu lah ada butiran-butiran anda boleh dapatkan tiket. Dan kalau siapa nak datang booking tiket, www.ilasotiket.com. Alright, itu dia butiran, ada nombor, boleh WhatsApp juga apa sebarang pertanyaan untuk dapatkan tiket. Dan ada meet and greet. Meet and greet Dan pun yang paling ada istimewa, juga. paling istimewa. Apa tu? Untuk semua kategori, 12 yang bernasib baik, orang yang bernasib baik akan dapat menaiki helikopter. Yes, wow. itu yang saya tengok tadi kat Facebook. Akan bersama Helibro, dia akan buat pusingan round KL lah. Wow. So dia macam sabu-tabu tua ke macam mana? Yalah, siapa yang nasib baik. Okey. Betul-betul nasib lah kalau tak kisahlah apa-apa semua kategori sekalipun. Contoh kalau Pasha kan, maknanya you berpeluang lah naik tak apa, saya susah. Saya duduk sebelah pilot je. Apa pilot tolong bawa saya. Ini yang kita buat untuk supaya peminat lebih nak pergi ke konsert dan dapat menaiki merasa menaiki helikopter. Okey, Abang Mek, mungkin ada tema pakaian yang nak dipakai. Ada pakai seluar bokat ke, pakai rambut? Kita bebas. Bebas. Okey. Asalkan berpakaian yang sopan. Sopan. Kau lah nak mengembalikan nostalgia zaman rock-rock kapak dulu. Mana tahu mungkin kalau pergi dengan geng-geng ke kan. Tapi kan, okey, kita buat semua duduk, tak ada berdiri. Semua duduk dengan suasana yang nyaman, aircon, sound system yang baik. Jadi yang datang pun dia boleh menikmati dan dia akan bila dengar je lagu, contoh lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, dia akan teringat kisah dia bercinta dulu ke. Wow. Ini kenyataan. Zaman-zaman pusing pokok dulu. Pasha, kalau you nak tahu Ya. ada peminat yang bergaduh kerana lagu UK Slam. Ada. Dia bergaduh sebab apa tahu? Zaman kaset. Betul. Dia belajar, dia study kat US, kemudian kawan dia pinjam. Tak bagi balik. Putus. Dia bergaduh lah. Asal benda dah satu. Dah terpaksa call family. So, hantar yang barunya kan. Okey, itu bergaduh. Yang berkahwin kerana lagu UK Slam pun ada. Dia bercinta. Wow. Ya, sebab lagu-lagu Slam dengan lagu UK boleh katakan lagu jiwang lah ya kami kan. Dalam hati ada taman. Contohnya seperti lagu Kembali Terjalin, Jika Kau Rasa Getarnya, Nur Kasih, Manisnya Rindu, Gerimis Mengundang, Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang merampas cintamu itu? Tak, ini siapa yang merampas hati ini. Okey, Abang Mek, mungkin sikit kita nak tahu juga. Ada tak dibuat kalau dulu salah satu royalty yang dia dapat melalui jualan tiket konsert, lepas tu tiket CD dan juga kaset sebagainya. Ada tak nanti dia jual juga CD-CD sebagai tanda nostalgia? Merchandise. Betul, merchandise ada, kita ada buat. Kita ada buat merchandise seperti t-shirt, cap, insya-Allah. Semua tu dah dirancang. Kaset ada jual tak? Kaset kalau ada pun dia nak main macam mana? Tak ada player. Nampak? Kita dalam merancang, kita je lalai. Ada je mungkin ada peminat-peminat lama yang masih simpan lagi kaset player kan. Dia mencari-cari kaset-kaset lama. Tapi lama sangat tu. Dulu kaset berharga, kalau tak seingat saya lah, satu kaset tu RM13.90. Betul. Dan waktu itu belum ada social media. Yang membeli ni adalah
budak-budak sekolah. Diorang akan simpan duit nak beli kaset. Tapi sekarang dah berbeza. Betul. Top up. Ya, jadi perubahan zaman kan. Sekarang semuanya digital, dah boleh stream Ya, saja kan? Macam YouTube je. online. Dulu, ya betul. 90-an memang dia akan simpan duit untuk nak beli album UK dan Slam. Saya sempat lagi merasa zaman-zaman beli kaset tu, tapi tidaklah beli, pinjam atuk saya punya. Lepas tu main, lepas tu kena marah Atuk? juga. Atuk saya punya. Zaman-zaman lama Mesti tu. atuk suka lagu UK. Tapi dah arwah. Yalah, Tapi betul. Kenangan tu masih ada. Kenangan tu masih ada. simpan kaset Memang tu. betul. Memang benda ni memang kenyataan sebenarnya. Yang golongan umur 60-an memang ada yang minat sebenarnya. Betul. Jangan nafikan. Betul, ada peminat-peminat. Itulah tersendiri. kelebihan lagu-lagu UK dan Slam. Okey, kita nak bagi ruang pada Abang Amir untuk penonton kita di luar sana dan peminat-peminat UK dan juga Slam untuk orang kata Mendengar sikit kata-kata penutup lah. Sebelum kita dengar harapan secara juga langsung. kepada penonton di luar Harapan? sana. Harapan, yes. Okey, yang pertama kalinya saya mewakili Zamani. Patutnya beliau ada pagi ni, tapi Betul. beliau tak sihat, ya. So maknanya saya dan juga Zamani, iaitu UK dan Slam, mengharapkan agar peminat-peminat yang menyokong kami puluhan tahun yang lalu, iaitu dah hampir 30 tahun tau, ya, datang memberi sokongan dan mendengar sendiri lagu-lagu yang pernah mereka ala-ala Haji Wang dulu. So 3 hari bulan mereka akan menyaksikan kami ni bergabung dengan saya rasa kan keseluruhan lagu yang kami select tu semua lagu sing along. Baik. Okey, boleh dan penting. dapat mengimbau Ya. memori zaman silam Ya, ketika betul. bercinta. Dan kalau anda tak datang, kita tak tahu bila lagi benda ni akan berlaku. Betul tak? Nampak tak dia punya ayat jahat tu? Marketing dia. Kalau tak datang, tak tahu bila lagi. Tak tahu bila lagi ataupun tak tahu akan buat lagi ke tak. Mungkin ini adalah satu-satunya konsert Betul. UK Slam Dan yang kalau bergabung. berjaya, insya-Allah kita akan bawa UK Slam ni ke Indonesia pula. So sama-sama kita pastikan ia berjaya untuk kita angkat lagu UK dan Slam ini ke persada antarabangsa di Indonesia. Lepas tu ada ke Singapura, ke Brunei, ke Ya, mana-mana? mesti. Mungkin, Ada. insya-Allah. So sama-sama kita support. Pasha macam dapat green light nak bagi. Cuma kita tak masuk ni je Bangladesh. Okey, kalau nyanyi pun orang tak faham. Apa-apa hal kalau saya pergi saya nak backstage. Okey, apa-apa pun terima kasih Abang Amir kerana sudi bersama kami untuk mempromosikan konsert UK Slam Musical berlangsung 3 Februari di Stadium Melawati. Itu saja masa yang kami ada pada hari ini dan apa khabar Malaysia? Dan melabuhkan tirai hari ini, saya Zul Yusof. Saya Pasha Rahim, jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Bye.